السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Iaitu sebuah kitab yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan kitabun nikah. Hadis yang ke-1023 daripada kitab Bulughul Maram, katanya wa an Uthman radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. رواه مسلم. وفي رواية له ولا يخطب. وزاد ابن حبان ولا يخطب عليه. Maksudnya daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang yang sedang melakukan ihram tidak boleh menikah dan tidak pula menikahkan. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Sayyidina Uthman menceritakan kepada kita tentang sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah Rasulullah mengungkapkan, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang sedang berihram, orang yang sedang melakukan ihram, dia sendiri tidak boleh menikah dan dia tidak boleh kahwinkan orang lain. Dia nak nikah tak boleh, dia nak jadi wali ataupun nak dia menjadi wakil kepada wali untuk kahwinkan orang lain juga tidak dibolehkan. Maka berdasarkan kepada hadis ini, berpandukan kepada hadis ini, majoriti ulama, termasuklah ulama mazhab Imam Syafi'i, ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Hanbali, berpandangan bahawasanya tidak sah orang yang sedang mengerjakan haji ataupun orang yang sedang mengerjakan umrah berkahwin. Jadi kalau orang tu pergi Mekah, dia buat umrah, tak selesai lagi mengerjakan umrah, tak selesai lagi, tak tahallu lagi, tak selesai lagi, tiba-tiba dia nikah ataupun dia tiba-tiba dia nikah, maka perbuatan tersebut adalah haram serta tidak sah. Baik, sama juga orang yang buat haji, dah nak tahallu lagi, tengah-tengah buat haji, itu maksud orang yang berihram. Dia sedang buat haji, buat umrah, tiba-tiba dia nak nikah, dia akad nikah, tidak sah nikah tersebut, walaupun cukup dah saksi, cukup dah wali, ada dah mahar kahwin. Baik, ramai pula orang pakat tengok, dah sah. Apabila dia
sedang berihram. Berpandukan kepada hadis ini. Bukan setakat dia saja tidak sah nikah, bahkan dia nak kahwinkan orang lain pun tak boleh. Dia wali. Secara kebetulan dia masih lagi berada dalam ihram. Anak puang dia, adik puang dia nak nikah, dia nak tolong akad nikah, tak boleh. Hukum dia adalah dilarang. Baik. Katanya Muslim dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Muslim yang lain menyebut dan tidak boleh melamar. Ibn Hibban dalam riwayat menambah dan tidak boleh pula dilamarkan untuknya. Jadi yang melibatkan perkara yang berkait dengan perkahwinan tidak dibolehkan bagi orang yang sedang berada dalam ihram. Seterusnya, wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala tazawwaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Maimunah wa huwa muhrim. Maksudnya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma telah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah sewaktu baginda dalam ihramnya. Jadi ketika Rasul berkahwin dengan Maimunah, ketika itu Rasul sedang berihram. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau tengok kepada sanad hadis ini adalah hadis yang sahih kerana dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya. Baik. Jadi hadis yang sebelum diriwayat oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang sedang berihram berkahwin dan mengahwinkan orang lain. Hadis ini pula menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Maimunah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengerjakan ihram ataupun ketika Rasulullah sedang berada dalam ihram. Baik. Maimunah ni siapa? Maimunah ni adalah mak saudara kepada Abdullah bin Abbas. Maimunah ni adalah mak saudara kepada Abdullah bin Abbas. Baik. Mazhab Hanafi sama juga Abdullah bin Abbas, dan mazhab Hanafi mengambil hadis Maimunah ini, mengambil hadis Abdullah bin Abbas ini, lalu mereka berpandangan bahawasanya orang yang sedang berada dalam ihram sah nikah. Tak boleh bersetubuhnya. Akad perkahwinan sah. Okey, itu pandangan mazhab Hanafi. Tapi pandangan mazhab Hanafi dalam bab ni adalah lemah. Kerana benda? Kerana nanti kita akan cerita lepas benda ni. Kita tengok hadis yang berikutnya, wali muslimin an Maimunata nafsiha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halal. Menurut riwayat Muslim daripada Maimunah. Kalau tadi daripada Abdullah bin Abbas, hak ni daripada Maimunah sendiri. Disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi dirinya sewaktu baginda dalam keadaan halal, tidak berihram. Jadi Abdullah bin Abbas menceritakan mak saudara dia nikah dengan Rasulullah ketika Rasulullah berada dalam ihram. Tapi tuang tubuh menceritakan bahawa ketika dia berkahwin dengan Rasulullah, Rasulullah bukan berada dalam ihram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam halal. Satu. Ni siapa? Daripada Maimunah. Lepas tu di sana ada riwayat yang lain daripada Yazid bin Al-Asam. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai Yazid bin Al-Asam. Yang mana Yazid bin Al-Asam diambil daripada Maimunah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Yazid bin Al-Asam diambil daripada Maimunah, yang mana Maimunah khabar kepada dia, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu halalan bisaraf. Rasulullah berkahwin dengan aku, kami bukan berada dalam ihram. Kami, dia dengan Rasulullah keduanya halal ketika kami berada di satu tempat nama dia Saraf. Baik. Begitu juga di sana ada riwayat Imam Muslim daripada Yazid bin Al-Asam. Riwayat ni lah, riwayat yang kita baca saat ni, yang mana Yazid bin Al-Asam menceritakan bahawasanya
Wa kanat khalati wa khalat ibn Abbas. Maimunah tu adalah mak saudara aku dan mak saudara kepada Abdullah bin Abbas. Jadi anak saudara kepada Maimunah ada hak yang menceritakan bahawasanya Maimunah berkahwin dengan Rasulullah ketika Maimunah berada dalam keadaan ihram, tapi ada anak saudara kepada Maimunah, dia ambil sendiri daripada Maimunah, yang mana Maimunah menceritakan bahawa dia berkahwin dengan Rasulullah dalam keadaan dia halal. Baik. Di sana ada pula hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal daripada seorang sahabat Rasulullah nama yang dikenali sebagai Abi Rafi'. Yang mana kata Abi Rafi', Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwaja Maimunata halalan wa bana biha halalan wa kuntu ar-rasul bainahuma. Rasulullah berkahwin dengan Maimunah ketika Rasulullah dalam keadaan halal. Dan Rasulullah bersetubuh dengan Maimunah juga ketika Rasulullah dalam keadaan halal. Dan aku, kata Abi Rafi', adalah utusan antara keduanya. Aku orang tengah. Jadi orang tengah lebih mengetahui berbanding dengan orang lain. Baik. Maka berpandukan kepada hadis yang diriwayat daripada Yazid bin Al-Asam daripada Maimunah sendiri, yang Maimunah menceritakan bahawa Rasulullah berkahwin dengan dia ketika dia dengan Rasulullah tidak berihram. Begitu juga orang yang menjadi utusan di antara Rasulullah dengan Maimunah yang dikenali sebagai Abi Rafi' menceritakan bahawa Rasulullah berkahwin dengan Maimunah dalam keadaan halal, bukan dalam keadaan ihram. Maka sebab itulah majoriti ulama, termasuklah mazhab Imam Syafi'i, mereka berpandangan bahawasanya hak yang sebenarnya Rasulullah berkahwin dengan Maimunah dalam keadaan halal, bukan dalam keadaan haram. Baik. Dan hak yang sebenar ini bertepatan dengan hadis yang diriwayat daripada Sayyidina Uthman yang Rasulullah larang berkahwin ketika dalam keadaan sedang berihram, hak yang kita baca sebelum daripada ni. Dan ulama menyebut bahawasanya Abdullah bin Abbas di sini ada tersilap sikit. Abdullah bin Abbas tersilap. Imam Ibn Hajar sendiri dalam kitab Fathul Bari, pengarang kitab Bulughul Maram, dia ada satu kitab nama kitab Fathul Bari syarah kepada Sahih Bukhari. Dia ada meriwayatkan suatu athar yang mana Al-Athram, ada seorang ulama nama Al-Athram, dia pernah bertanya kepada, dia sebut kepada Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata Aba Thawr bertanya, bagaimanakah kita nak selesaikan hadis hak yang dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas, sedangkan hadis ini adalah hadis yang diriwayat melalui jalur sanad yang sahih. Maka lalu Imam Ahmad bin Hanbal menyebut, Allahul Musta'an, Ibnul Musayyib menyebut bahawasanya Wahimah bin Abbas, Abdullah bin Abbas ada sedikit tersilap dalam bab ni. Baik. Ini menurut pandangan dia majoriti ulama, tapi sebenarnya mazhab Hanafi dan Abdullah bin Abbas dia ada hujah dia sendiri. Jadi ala kulli hal, atas pandangan majoriti ulama berpandukan kepada hadis-hadis yang kita sebut sini, tidak boleh berkahwin ketika seorang itu berada dalam ihram, dan tidak boleh juga seorang yang berada dalam ihram kahwinkan orang lain. Tidak boleh. Baik. Dan cerita hak yang Rasulullah berkahwin dengan Maimunah, sebenarnya Rasulullah berkahwin dalam keadaan Rasul halal, bukan dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berihram. Habis. Okey, kita masuk dalam bab yang lain pula, katanya syurutun nikah, syarat-syarat nikah. Katanya wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahaqqa asy-syuruti an yuwaffa biha mastahlaltum bihil furuj, muttafaqun alaih. Daripada Uqbah bin Amir, seorang sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk dipenuhi ialah
yang kamu nyatakan untuk menghalalkan kemaluan perempuan. Jadi syarat yang paling patut dipenuhi adalah syarat hak yang meletak ketika melakukan akad perkahwinan yang menjadi halal kemaluan perempuan kepada kamu. Baik, ini maksud daripada hadis ni. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya. Baik, maka berpandukan kepada hadis ini kata ulama, syarat-syarat hak yang diletakkan dalam majlis akad perlu dipenuhi. Cuma apakah syarat hak yang perlu dipenuhi? Hak ini berlaku perbincangan di kalangan ulama fiqh. Kalau mengikut pandangan majoriti ulama termasuklah mazhab Imam Syafi'i, syarat-syarat yang perlu dipenuhi di sini adalah syarat-syarat yang bertepatan dengan akad nikah itu sendiri. Sebagai contoh, isteri telah mensyaratkan kepada suami supaya suami saat itu bergaul dengan cara yang baik dengan isteri. Begitu juga suami mensyaratkan kepada isteri supaya bergaul baik dengan dia. Isteri mensyaratkan kepada suami supaya suami bergaul baik dengan dia. Isteri mensyaratkan kepada suami supaya memberi nafkah kepada isteri. Isteri mensyaratkan kepada suami supaya memberi pakaian, memberi kediaman dengan cara yang baik, tidak cuai dalam melaksanakan tanggungjawab isteri. Baik, kalau isteri ada beberapa orang, isteri mensyarat supaya buat giliran dengan baik. Suami buat syarat kepada isteri supaya isteri tidak keluar daripada rumahnya melainkan dengan keizinan suami. Suami mensyaratkan kepada isteri supaya isteri tidak derhaka nusyuz kepada suami. Suami mensyaratkan kepada isteri supaya isteri tidak berpuasa sunat melainkan dengan izin suami. Suami mensyaratkan kepada isteri jangan sekali-kali mengizinkan orang lain masuk dalam rumah suami melainkan dengan keizinan daripada suami. Suami mensyaratkan kepada isteri jangan guna ikut dang harta suami melainkan dengan izin suami. Okey, itu syarat-syarat yang bertepatan dengan akad nikah. Hak tu perlu dipenuhi. Baik. Adapun syarat-syarat yang lain, sudah pastinya syarat hak yang bertentangan dengan agama, syarat-syarat hak yang syarat-syarat menghalalkan perkara yang haram ataupun mengharamkan perkara yang halal, hak tu jelas, hak tu tidak boleh diikut sama sekali. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, "Man ishtarata syartan laysa fi kitabillah fahuwa batil wa in kana mi'ata syartin." Sesiapa yang telah meletakkan syarat yang tidak ada di dalam Al-Quran, maka syarat itu adalah batil, palsu, tidak boleh dipakai, tidak terpakai walaupun 100 syarat. Kalau syarat itu bercanggah dengan apa hak yang disebut dalam Al-Quran, maka tidak boleh diikut. Dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi daripada Amr bin Auf Al-Muzani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimuna 'inda syurutihim." Orang-orang Islam di sisi syarat-syarat mereka, illa syartan harrama halalan atau syartan ahalla haraman. Melainkan kalau syarat saat itu mengharamkan perkara yang halal ataupun syarat menghalalkan perkara yang haram, hak tu tidak boleh diikut. Hak tu jelas. Okey, kita ada satu syarat lagi. Syarat ni bukanlah bertepatan dengan akad perkahwinan, tapi dalam masa yang sama dia tidak menghalalkan perkara yang haram dan tidak mengharamkan perkara yang halal. Adakah perlu diikut ataupun tidak? Maka di sini berlaku khilaf di kalangan ulama fiqh. Kalau mazhab Imam Syafi'i tidak wajib diikut. Tidak wajib diikut kalau syarat hak yang seperti itu. Baik. Namun ada sebahagian daripada ulama mengatakan perlu diikut. Sebagai contoh dah, sebagai contoh, isteri telah mensyaratkan kepada suami tidak berkahwin lain. Isteri kata syaratnya awak dah nikah seorang lagi. Adakah perlu diikut syarat tersebut ataupun tidak? Majoriti ulama kata tidak wajib mengikut syarat tersebut. Tapi kalau mazhab Hambali mengatakan wajib mengikut syarat tersebut. Andai kata suami tidak mengikut syarat tersebut, maka isteri berhak menuntut fasakh akad perkahwinan yang telah isteri meletakkan syarat agar suami tidak berkahwin lain. Baik. Seterusnya katanya, wa an Salamah bin al-Akwa' radhiyallahu anhu qala,
rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ama awtasin fil mut'ah 3 ayyam thumma naha 'anha. Katanya rawahu Muslim, Salamah bin Al-Aqwa' radhiyallahu taala anhu telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan nikah mut'ah hanya selama 3 hari dalam peristiwa peperangan Autas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Hadis muttafaqun alaih. Di sana ada perkahwinan yang dikenali sebagai nikah mut'ah. Apa maksud nikah mut'ah? Nikah mut'ah ini adalah nikah hanya dalam satu tempoh masa sahaja. Nikah dengan meletakkan tempoh masa. Itu maksud nikah mut'ah. Itu secara mudah dah. Nikah mut'ah. Contoh lagu mana? Contoh nikah mut'ah. Kata lelaki kepada seorang perempuan, aku beri kepadamu 10,000. Sebagai contoh, aku beri kepadamu 10,000 untuk aku mengambil keseronokan daripadamu sehari semalam, ataupun sebulan, ataupun setahun, ataupun satu musim. Baik, maka perempuan menerima. Maka itu yang dinamakan sebagai nikah mut'ah. Nikah mut'ah di antara perkahwinan yang dilakukan oleh masyarakat Arab pada ketika itu. Masyarakat Arab melakukan perkahwinan yang dinamakan sebagai nikah mut'ah. Apabila datang Islam, maka hukum bukan kerak putus gitu, bukan. Sikit-sikit. Macam pernah kita cerita tentang arak sebelum daripada ni. Yang mana arak ni di antara minuman yang diminum oleh masyarakat Arab, melainkan orang-orang yang jiwa dia yang mulia saja yang tidak minum. Antaranya adalah Rasulullah tidak pernah menyentuh arak. Walaupun masyarakat Arab biasa minum arak. Begitu juga Abu Bakar tidak pernah menyentuh arak. Baik. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lepas daripada itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam Al-Quranul Karim menceritakan bahawa arak ni ada keburukannya, tapi dalam masa yang sama ada kebaikannya. Maka masa itu belum lagi mengharamkan secara mutlak arak. Cuma nak buat arak ni ada kebaikan, ada manfaat dan ada keburukan. Maka sebahagian daripada sahabat kata, oh ada manfaat tapi ada keburukan. Kalau ada keburukan, buat benda aku buat. Maka ada sebahagian sahabat dah buat dah, tinggal dah arak. Lepas tu ada pula sebahagian daripada sahabat tekor semayang dalam keadaan mabuk. Dia baca ayat ikut dang kali ayat. Maka Allah Ta'ala turun larangan mabuk ketika nak semayang. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang beriman, jangan menghampiri sembahyang ketika mu mabuk. Jadi haram orang yang mabuk menghampiri sembahyang. Okey, minum arak tak boleh dalam waktu nak sembahyang. Jadi kalau tengah malam lepas daripada sembahyang Isyak, okey, itu tidak menjadi masalah sebab tempoh lama daripada satu sembahyang kepada satu sembahyang yang berikutnya. 2. Yang ketiganya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melarang secara mutlak, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Sampai ke sahabat-sahabat hak yang ada buat arak tak payang besar-besar tu, Rasul suruh curah belaka. Sampai ke basah jalan-jalan di Madinah. Baik. Begitu juga perkahwinan nikah mut'ah. Nikah mut'ah di antara nikah yang pernah dilakukan oleh orang Arab. Jadi pada awal Islam, benda tu masih lagi diharuskan kepada para sahabat untuk melakukan nikah mut'ah. Kemudian nikah mut'ah ini diharamkan pada tahun peperangan Khaybar. Pada tahun peperangan Khaybar, pada tahun yang ke-7 Hijrah, diharamkan nikah mut'ah. Lepas daripada itu diharamkan nikah mut'ah sehingga tahun Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Dalam peperangan yang dikenali sebagai peperangan Autas, yang mana peperangan yang berdekatan dengan ataupun peperangan Hunain, yang mana dalam peperangan tersebut Rasulullah memberi izin
para sahabat untuk melakukan muta'ah, tapi sekejap aja dalam tempoh 3 hari. Dan ada riwayat sebagian daripada sahabat kata, aku dak adang nikah sekejap aja, dak adang nak selesai waktu, tiba-tiba diharamkan. Lepas daripada tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan selama-lamanya. Dan sekarang ni nikah muta'ah adalah dilarang. Sekarang ni tak boleh lah. Baik, cuma puak-puak Syiah tu masih lagi mengamalkan nikah muta'ah, itu tak betul lah. Baik, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada nikah mut'ah. Baik. Katanya wa anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an mut'atin nisa'i wa an akli al-humur al-ahliyyati yawm Khaybar. Akhrajahu as-sab'atu illa Aba Dawud. Dan daripada Sayyidina Ali telah menceritakan hadis berikut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Khaybar, pada hari peperangan Khaybar pada tahun yang ke-7 daripada hijrah, melarang nikah muta'ah. Nikah muta'ah kita cerita dah tadi. Dan dia nikah muta'ah ni apabila kita meletakkan masa dalam akad perkahwinan, apabila habis dah masa dia, maka secara automatik terpisah di antara lelaki dan perempuan. Kalau tak masa sebulan lah. Habis sebulan tanpa berlaku perpisahan secara automatik, tanpa perlu melakukan talak. Itu pada asal konsep nikah muta'ah, tapi dilarang oleh agama. Jadi pada peringkat awal memang dilakukan oleh sebahagian daripada sahabat, tapi bukan semua sahabat, hanya sahabat-sahabat tertentu. Rasulullah tidak pernah melakukan nikah muta'ah, Rasulullah sendiri. Begitu juga para sahabat, sebahagian daripada para sahabat besar tidak pernah melakukan, sebahagian daripada sahabat besar tidak pernah melakukan nikah muta'ah, tapi ada sebahagian daripada sahabat pernah melakukan nikah muta'ah. Pada tahun Khaybar, Rasulullah larang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah melarang kepada para sahabat untuk nikah muta'ah. Tapi pada tahun Fathu Makkah diizinkan sekejap, dalam tempoh 3 hari je, lebih kurang dalam tempoh 3 hari je. Lepas tu cukup 3 hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang, baik secara mutlak. Sehingga Kang Imam Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala menyebut dalam perkataan beliau, la a'lamu syai'an hurrim thumma ubiha thumma hurrim illa al-muta'ah. Aku tidak mengetahui sesuatu benda, suatu hukum yang diharamkan, kemudian diharuskan, kemudian diharamkan, melainkan nikah muta'ah aja. Diharamkan sekali, diharuskan sekejap, lepas tu diharamkan pula, melainkan nikah muta'ah sahaja. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat lagu tu kerana wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bertutur daripada hawa nafsu, melainkan apa yang dituturkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahyu yang diwahyukan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam peperangan Khaybar, Rasulullah melarang memakan daging keldai peliharaan, keldai kapung. Dia keldai ada dua lah, keldai utang tu kita kata kuda belang. Keldai kapung pada asalnya makan daging keldai kampung, keldai yang orang pelera tu dibolehkan, tapi pada tahun Khaybar diharamkan makan keldai. Baik. Wa an Rabi' ibni Sabrata an abihi sallallahu alaihi an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inni kuntu adhintu lakum fil istimta'i minan nisa wa inna Allah qad harrama dhalika ila yaumil qiyamah faman kana 'indahu minhunna shay' fal yukhilla sabilaha wa la ta'khudhu ma ataitumuhu syai'a. Baik, maksud dia akhrajahu Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibn Majah wa Ahmad wa Ibn Hibban. Maksudnya daripada Rabi' bin Sabrah radhiyallahu taala daripada ayahnya bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya aku telah mengizinkan bagi kamu melakukan nikah mut'ah dengan perempuan, dan sesungguhnya sekarang Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya sehingga hari kiamat. Maka
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh kerana itu barang siapa di antara kamu masih mempunyai seseorang di antara mereka, hendaklah dia melepaskannya dan jangan mengambil kembali apa yang telah kamu berikan kepada mereka barang sedikit pun. Jadi sesiapa hak yang masih lagi ada tempoh perkahwinan mut'ah dengan seorang perempuan, kena lepaskan perempuan tersebut. Sebab tak boleh dah. Dan kalau dia telah bagi harta kepada perempuan tersebut sebagai mahar kahwin dalam perkahwinan nikah mut'ah itu, jangan diambil walaupun sedikit. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Imam Ibn Hibban. Sebab itulah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mengatakan haram nikah mut'ah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya adalah nikahul muhallil, pernikahan muhallil. Maksud dari nikah muhallil nanti kita akan cerita lepas ni. Kita baca hadis dulu. Katanya wa ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallil wal muhallala lah, rawahu Ahmad wan Nasa'i wat Tirmidzi wa sahhaha. Daripada Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu, telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat. Rasulullah melaknat. Apa maksud melaknat? Laknat ni menjauhi daripada rahmat Allah. Itu makna laknat. Setiap kita berhajat dan perlu, amat memerlukan kepada rahmat Allah. Orang yang dijauhi daripada rahmat Allah adalah orang yang celaka. Tapi kecelakaan itu tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Sebab itulah sebahagian daripada orang yang melakukan perkara yang dilaknat oleh Allah dirasa biasa. Berbeza dengan orang yang mempunyai mata hati. Orang yang mempunyai mata hati ketika sebut laknat, memang mereka cukup takut. Kerana benda ini adalah bukan benda yang biasa, bukan benda yang mencelakakan dia, benda yang membinasakan dia. Rasulullah melaknat. Melaknat kepada siapa? Melaknat kepada lelaki yang mahu menjadi penghapus talak dan juga lelaki yang menyuruhnya. Nah, dia terjemah gitu. Dia muhallil begini, muhallil. Muhallil ni adalah orang yang kalau kita ni, kalau kita cakap dia Cina buta. Istilah ni istilah Cina buta. Okey, kita nak faham bab ni, kita kena cerita bab lain dulu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perempuan yang bukan mahram kepada lelaki adalah dihalalkan kepada lelaki melalui perkahwinan ataupun melalui pemilikan hamba. Perempuan yang bukan mahram dihalalkan kepada lelaki, tapi dengan syarat dia, bukan isteri orang, ada syarat-syarat dia. Perempuan yang bukan mahram kepada lelaki dihalalkan kepada lelaki untuk bersetubuh dengan dia, dengan perempuan tersebut melalui akad perkahwinan dan melalui pemilikan hamba. Sekarang ni pemilikan hamba tak ada. Hak yang ada adalah akad perkahwinan. Akad perkahwinan ini mesti kena ada ijab qabul. Ijab ni lafaz yang keluar daripada mulut wali perempuan untuk mengkahwinkan lelaki dengan anak perempuan dia ataupun adik perempuan dia. Manakala qabul adalah lafaz yang keluar daripada mulut lelaki untuk menerima perkahwinan tersebut dengan ada saksi melalui wali, ada mahar kahwin dia, sebagaimana hak yang kita cerita dah telah lepas. Apabila berlaku akad perkahwinan yang sah, maka lelaki halal kepada perempuan, perempuan halal kepada lelaki. Tapi kalau tidak ada akad perkahwinan, maka haram lelaki kepada perempuan, perempuan juga haram kepada lelaki. Sengaja melakukan persetubuhan di antara lelaki dan perempuan tanpa ada ikatan perkahwinan yang sah dikirakan zina. Zina termasuk dalam dosa besar. Termasuk dalam dosa besar. Hukuman kepada orang yang berzina, kalau dia belum berkahwin, maka perlu kena rotang sebanyak 100 rotang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quranul Karim, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan, penzina lelaki, maka hendaklah pukul sebanyak 100 rotang. 100 rotang ni bukanlah siapa ke
teruk sangat sikit je 100 batang ni bukanlah siapa ke macam ke orang hak yang kena sebab dalam penjara siapa ke belah macam ikan kena gigi hak tu memang jelaslah zalim hak lagu tu. Baik, hak tu bercanggah dengan syariat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak tu jelas disebut dalam Al-Quran. Manakala hak yang pernah berkahwin dah hak tu kena rejam sampai mati kalau sekiranya sabit kesalahan. Baik. Jadi agama telah meletakkan garis panduan yang perlu diikuti agar perempuan menjadi halal kepada lelaki dan lelaki menjadi halal kepada perempuan. Ketika telah sah akad perkahwinan, maka syarak memberi kepada suami, kena faham molek, beri kepada suami bukan beri kepada isteri. 3 talak. Apabila kita kahwinkan anak kita kepada seorang lelaki, kita telah memberi 3 talak kepada lelaki tersebut terhadap anak kita. Sama juga kalau kita kahwinkan adik perempuan kita kepada seorang lelaki, kita telah memberi 3 talak. Baik. Talak yang pertama, talak yang kedua, talak yang ketiga. Apabila cukup 3 talak, maka tidak lagi halal lelaki tersebut dengan perempuan yang telah dicerai oleh dia. Dah halal dah. Melainkan perempuan tersebut berkahwin dengan orang lain. Lepas daripada kahwin dengan orang lain, habis iddah, lepas tu barulah dia boleh nak nikah balik dengan lelaki yang pertama. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghaira. Apabila dia cerai isteri dia kali yang ketiga, maka tidak halal dah bagi dia perempuan tersebut selepas daripada itu, sehinggalah perempuan itu berkahwin dengan lelaki yang lain. Selama mana dia tak nikah dengan lelaki lain tak boleh. Dia nikah dengan lelaki lain, cerai pula dengan lelaki lain, barulah boleh baik dengan dia. Itu pun ada syarat. Dia nikah dengan lelaki lain, lepas tu berlaku persetubuhan. Kalau tak berlaku persetubuhan tak boleh lagi. Mesti kena berlaku persetubuhan. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya daripada Aisyah, yang mana Aisyah menyebut ada seorang perempuan isteri kepada Rifa'ah Al-Quradhi. Dia mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun khabar kepada Rasulullah, kuntu inda Rifa'ah Al-Quradhi. Dulu aku menjadi isteri kepada Rifa'ah Al-Quradhi. Fatallaqani fabatta talaqi. Dia telah cerai aku dan dia telah memutuskan talak. Maksudnya cukup 3 kali. Baik. Lepas daripada aku cerai dengan dia, habis dah iddah, fatazawwajtu ba'dahu Abdurrahman bin Az-Zubair. Lepas daripada tu aku berkahwin pula dengan Abdurrahman bin Zubair. Tapi masalahnya dia cerita tentang suami baru dia ni. Wa innama ma'ahu mithlu hudbati thawb. Tapi masalahnya Abdurrahman bin Zubair ni seperti hujung pecah kain. Ni kain, hujung pecah kain. Cakap dia lembek. Adalah kinayah daripada barang tak naik. Tu maksudnya. Seumpama hujung pecah kain. Dak gerak. Ni orang puang tu mari cerita kepada Rasulullah tentang suami baru dia. Baik. Maka kata Rasulullah, fatabassama Rasulullah. Rasul senyum. Masa tu ada isteri Rasulullah ada. Fatabassama Rasulullah, Rasul senyum. Maka kata Rasulullah kepada perempuan tersebut, aturidina an tarji'i ila Rifa'ah. Jadi mu nak balik kepada Rifa'ah semula ke? Mu nak balik kepada suami mu lama semula ke? Memang tujuan dia hak tu. Jadi hak baru nak balik hak asal mula. Maka kata Rasulullah, la, tak boleh. Hatta tadhuqi usailatahu wa yadhuqa usailataki. Sehingga mu rasa madu dia dan dia rasa madu. Maksud dia sehingga berlaku persetubuhan. Lepas daripada berlaku persetubuhan, kalau cerai lepas daripada tu, barulah habis iddah, barulah boleh balik kepada lelaki yang pertama. Baik, benda yang kita nak cerita. Kalau cerai 3 kali dah, maka tidak boleh berkahwin. Dia haram dah dengan tok lelaki dia. Dipanggil dia jadi talak bain kubra dah. Tak boleh dah nak baik dengan tok lelaki dia, melainkan dia nikah dengan suami baru, pisah pula dengan suami baru, habis iddah baru boleh nak nikah balik dengan suami lama. Okey, kita faham dah cerita dia, faham dah hukum dia. Dah hukum ambil mana ni? Ni hukum yang ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis. Baik. Tiba-tiba apabila orang tu, ni banyak berlaku,
Orang-orang muda. Orang muda, mulut tak jaga, belajar tak ambuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni banyak berlaku. Ni mulut tak apa nak jaga, belajar tak ambuh. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Jadi sikit juga. Cukup 3 kali tak boleh baik dah dengan orang puang tu. Punca daripada mana? Punca daripada kejahilan. Satu je, sebab kejahilan maka akan timbul kerosakan yang banyak. Orang muda dak belajar pula. Ingat mulut ni macam dia duk maki ke kawan-kawan dia. Mu maki ke kawan mu raja rimah, dosa mu dengan kawan mu je lah. Tapi kalau melibatkan bini mu sebut bab tolak bini, maka bini mu cukup 3 kali, harang selama-lama dah bini mu tu. Tu kena beringat. Nyesal tu biar air mata darah pun tak jadi dah. Ni benda yang penting yang perlu kita kena faham. Anak-anak muda kita ni, tambah-tambah hak yang muda-muda mendirikan rumah tangga perlu didedahkan dengan perkara ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba berlaku perceraian, talak 3. Maka dia pergi pakat dengan kawan dia. Mun nikah dengan bini aku. Lepas tu kaki mu cerah. Mun nikah dengan bini aku, dia kata, kaki mu cerah aku nak nikah adik dengan bini aku. Baik. Sekali dah kata dia, jangan banyak kali. Sekali dah, lepas tu cerah. Tu yang dinamakan sebagai muhallil. Tu di mana orang yang menghalalkan untuk orang lain. Orang yang dihalalkan untuknya. Bekas tu lelaki dia dengan orang lelaki yang dia suruh nikah dengan bini dia, kedua-dua itu dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu maksud Rasulullah melaknat orang yang menghalalkan untuk orang lain dan orang yang dihalalkan. Jadi kalau dia nikah tak ada masalah dah. Dia kata gini bini hamba tu hamba cerah 3 dah. Siang ke bini hamba mu dia mengambil pergi masuk mitok dia mu tolong nikah. Tu tak ada masalah. Dia cadang. Bekas bini hamba ni menikah dia siang budak nak nikah dah dengan dia. Kawan tu nikah dengan bini dia. Biasa nikah biasa. Tiba-tiba sampai masa dak boleh nak masuk pula. Cerah. Habis tempoh edah, maka boleh bekas bini dia saat itu kembali semula kepada suami yang pertama. Baik. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawl wal 'amal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.